Salam sejahtera semua. Saya wakil daripada kumpulan saya akan membentangkan beberapa isu terpilih dalam perakaunan dan pelaporan kewangan. Kami akan melihat sama ada syarikat dalam dunia sebenar ini mengamalkan segala peruntukan standard perakaunan dalam MFRS dalam laporan kewangan mereka. Untuk pengetahuan anda, syarikat yang kami pilih ialah AirAsia. Terdapat 3 topik yang akan kami bincangkan pada hari ini. Pertama, marilah kami melihat kepada kepentingan dalam usaha sama. Kepentingan dalam usaha sama tertakluk kepada MFRS yang ke-11 dan ia dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu operasi bersama dan perusahaan bersama. Operasi bersama mempunyai kawalan terhadap aset dan liability, wujudnya terma persetujuan berkontrak dan kaedah pelaporan yang digunakan ialah kadar penyatuan berkadaran. Manakala untuk perusahaan bersama hanya mengawal kepada aset besar sahaja, tiada terma persetujuan berkontrak yang wujud dan kaedah pelaporan yang digunakan ialah kaedah equity. Sekarang, marilah kami melihat kepada keadaannya dalam AirAsia sama ada AirAsia mengambil kira peruntukan MFRS tersebut dalam laporan kewangannya. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja, AirAsia hanya memiliki satu perusahaan bersama dalam tahun 2015 iaitu AACOE, di mana AirAsia memegang 50% kepentingan syarikat tersebut dalam syarikat induknya. AAE yang dipegang pada tahun 2014 telah dilupuskan dengan 347 million sehingga meninggal 25% kepentingan dia dalam syarikat tersebut. Ia dijadikan sebagai pelaburan syarikat persekutuan dalam tahun berkenaan. Merujuk kepada nota penyata, kaedah pelaporan yang digunakan ialah kaedah equity kerana AirAsia hanya mempunyai kepentingan usaha sama dalam bentuk perusahaan bersama sahaja. Walau bagaimanapun, amount aset dan liability ini tidak boleh ditambah dalam penyata kewangan syarikat induk mengikut peruntukan MFRS. Nota ini menunjukkan pelarasan yang dibuat terhadap untung perusahaan bersama yang diperolehi dalam tahun berkenaan. Selepas mengambil kira peratusan kepentingan, amount akhirnya akan ditunjukkan sebagai pelaburan dalam perusahaan bersama dalam penyata kedudukan kewangan disatukan AirAsia. Oleh sebab wujudnya pelepasan perusahaan bersama dalam tempoh kewangan tersebut, maka wujudnya laba pelepasan kepentingan perusahaan bersama dan ia ditunjukkan dalam penyata pendapatan disatukan AirAsia. Berikut ialah amount akhir yang dipersembahkan dalam penyata kedudukan kewangan disatukan selepas pelarasan dibuat terhadap amount tersebut. Selepas itu, marilah kami melihat pada peruntukan MFRS dalam penyata aliran tunai. Penyata aliran tunai perlu disediakan mengikut MFRS 107 dan ia boleh disediakan melalui 2 cara, iaitu kaedah langsung dan kaedah tidak langsung. Untuk kaedah langsung, aliran tunai besar dikelaskan kepada 3 jenis aktiviti utama secara terus, iaitu aktiviti operasi, aktiviti pelaburan dan aktiviti pembiayaan. Manakala untuk kaedah tidak langsung, untung rugi sebelum cukai syarikat diselaraskan dengan 3 komponen terlebih dahulu untuk menentukan aliran tunai besar daripada aktiviti operasi, iaitu hasil dan belanja bukan tunai, hasil dan belanja bukan operasi, dan perubahan modal kerja. Seperti yang ditunjukkan dalam laporan kewangan, AirAsia menggunakan kaedah tidak langsung dalam penyediaan laporan penyata aliran tunainya. Oleh itu, kami dapat lihat penyata aliran tunai tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan oleh MFRS 107, iaitu untung rugi sebelum cukai diselaraskan terlebih dahulu dengan ketiga-tiga komponen yang saya sebut tadi, iaitu hasil dan belanja bukan tunai, hasil dan belanja bukan operasi, dan perubahan modal kerja untuk mendapatkan aliran tunai besar daripada aktiviti operasi. Selepas itu, aliran tunai besar daripada aktiviti pelaburan dan pembiayaan turut ditentukan dan semua aliran tunai besar ini akan dijumlahkan dan diselaraskan dengan baki tunai akhir syarikat induk. Baki tunai akhir tersebut akan ditunjukkan sebagai tunai rantangan dalam penyata kewangan kedudukan disatukan syarikat induk. Seterusnya, kami akan mengaji kepada kesan tukaran kadar mata wang asing yang tertakluk kepada MFRS 121. Mengikut peruntukan MFRS tersebut,
syarikat yang menggunakan berbagai jenis mata wang asing dalam transaksi sehariannya perlu menentukan mata wang fungsian, terjemah item kewangan kepada mata wang fungsian dan laporkan kesan terjemahan tersebut. Selain itu, mereka juga perlu terjemahkan mata wang fungsian kepada mata wang persembahan dan tunjukkan kesan terjemahan tersebut dalam laporan mereka. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam nota polisi perakaunan yang digunakan oleh AirAsia, kami mendapati AirAsia menggunakan ringgit Malaysia iaitu RM sebagai mata wang persembahan dalam penyata kewangannya. Ia turut mengikut peruntukan dalam Perol 39 MFRS 121 di mana segala transaksi mata wang asing itu perlulah dinilai pada kadar pertukaran semasa transaksi tersebut berlaku. Kami juga mendapati AirAsia telah mengenaraikan Perol 39 dan 48 dalam MFRS 121 dalam penyata kewangannya. Kedua-dua perol ini adalah berkaitan dengan kaedah yang perlu digunakan dalam penilaian transaksi urus niaga mata wang asing dan juga cara untuk merekod pelupusan terhadap result pertukaran asing bagi sesebuah syarikat tersebut. Daripada penyata pendapatan yang disatukan, AirAsia telah mengenaraikan perbezaan tukaran mata wang asing bagi item kewangan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Perol 28 dan 45 MFRS 121. Dalam penyata pendapatan komprehensif disatukan pula, AirAsia telah mengenaraikan perbezaan tukaran mata wang asing bagi item bukan kewangan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perol 30 dan 41 MFRS 121. Selain itu, AirAsia juga memasukkan amal kumulatif bagi perbezaan pertukaran dan mempersebarkannya sebagai salah satu komponen berasingan dalam bahagian ekuiti seperti yang ditentukan oleh Perol 41 MFRS 121. Secara keseluruhannya, AirAsia telah mematuhi peruntukan MFRS dalam laporan kewangan tahunannya dalam ketiga aspek yang dibincangkan sebentar tadi. Itu sahaja pembincangan daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih.